Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak murid? Untuk mata pelajaran Tauhid tahun 2, pelajaran yang pertama, anak murid akan mempelajari berkaitan dengan sifat wajib bagi Allah dan sifat mustahil bagi Allah. Untuk unit pertama, kita akan mempelajari kidamun lawannya hudusun. Apa itu sifat wajib? Sifat wajib merupakan sifat yang memang ada pada Allah sahaja. Sifat wajib ialah sifat yang memang ada pada Allah sahaja. Hanya Allah sahaja yang mempunyai sifat wajib. Nanti Ustazah terangkan apa itu sifat wajib yang seterusnya. Okey. Sifat mustahil bagi Allah pula adalah sifat yang memang tidak mungkin ada pada Allah. Memang tak akan ada pada Allah. Sifat mustahil hanya ada pada makhluk. Jadi kita lihat sifat wajib berlawanan dengan sifat mustahil. Okay, seterusnya kita pergi kepada contoh sifat wajib bagi Allah iaitu kidamun. Kidamun bererti sedia ada. Tiada permulaan. Kalau kita tahu Allah memang bersifat sedia ada. Memang dah ada. Memang dah wujud. Okay, itu adalah sifat wajib bagi Allah. Sifat ini memang ada pada Allah sahaja. Seterusnya kita melihat pula bagi sifat mustahil bagi Allah, iaitu berlawanan. Berlawanan sifat wajib bagi Allah tadi dengan sifat mustahil. Kalau sifat wajib tadi iaitu kidamun, sedia ada. Jadi seterusnya sifat mustahil adalah hudusun. Apa itu hudusun? Hudusun adalah bersifat baharu, yakni ada permulaan. Jadi sifat ini memang tidak akan ada pada Allah. Yang mempunyai sifat baharu yang ada permulaan hanyalah makhluk. Contoh makhluk seperti kita, manusia, binatang, haiwan, itu adalah yang dinamakan makhluk. Jadi kita bersifat baharu. Tetapi mana mungkin Allah bersifat baharu. Jadi mustahillah bagi Allah bersifat hudusun. Seterusnya, apakah hukum beriman bahawa Allah ini bersifat kidamun? Hukumnya adalah wajib. Sebagai hamba Allah yang beriman, kita wajib mempercayai bahawa Allah bersifat kidamun, yakni sedia ada. Mari kita lihat pula apakah faedah yang kita dapat bila mana kita beriman, kita mempercayai bahawa Allah bersifat kidamun. Yang pertama, iman semakin kukuh. Yang kedua, sentiasa taat perintah Allah. Yang ketiga, berakhlak mulia pada setiap masa. Ini antara faedah. Faedah, kelebihan, kebaikan yang kita dapat bila mana kita bersifat, kita mempunyai kepercayaan bahawa Allah bersifat kidamun. Iman semakin kukuh. Maksudnya kepercayaan kita kepada Allah semakin kuat. Sentiasa taat perintah Allah. Segala apa yang Allah suruh, Allah memerintahkan kepada kita untuk buat, kita buat. Kita taat dengan perintah tersebut. Yang ketiga, berakhlak mulia pada setiap masa. Jadi, bila mana kita mempercayai, kita beriman kepada Allah, kita beriman dengan sifat Allah, iaitu sifat kidamun, secara automatiknya, akhlak kita akan jadi baik. Perbuatan kita baik. Diri kita akan menjadi seorang yang baik, yang mulia. Iaitu berakhlak mulia pada setiap masa. Itu antara kesan dia. Kesan kebaikan yang dapat bila mana kita mengenal Allah bersifat kidamun. Seterusnya kita pergi kepada dalil nakli, iaitu dalil yang diambil dari sumber Al-Quranul Karim. Dalil ini membuktikan bahawa Allah bersifat kidamun. Jadi kita tengok firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Hadid ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Wahuwa bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dialah yang awal dan yang akhir dan yang zahir serta yang batin, dan dialah yang mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Okey, di dalam dalil ini kita dapat lihat maksud dialah itu adalah kepada Allah. Allah yang awal dan yang akhir. Jadi
Allah tiada permulaan. Memang dah sedia ada dan Allah mengetahui akan apa pun yang berlaku di atas muka bumi ini. Maka ini adalah bukti bahawa Allah bersifat kidamun. Okey, nanti anak murid boleh lihat di dalam Al-Quran, boleh baca, boleh tengok maksud dia dan hayati setiap maksud yang berada di dalam surah Al-Hadid ayat 3. Jadi kita boleh lihatlah bahawa Allah bersifat sedia ada kidamun. Okey, berakhir sampai situ sahaja untuk tajuk sifat wajib bagi Allah kidamun dan lawan baginya adalah sifat hudusun. Ustazah mengharapkan anak murid dapat memahami setiap penjelasan ustazah dengan baik. Sampai situ sahaja. InsyaAllah kita akan bertemu pada masa yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.